Konsep jaringan sosial merupakan teras kehidupan manusia yang telah menjadi pusat kewujudan manusia. Ikatan yang wujud antara manusia dari segi keterikatan serta pergantungan membolehkan manusia berinteraksi sesama mereka di mana mereka saling memerlukan dalam kefungsian sosial manusia. Jaringan sosial juga merupakan satu set rantaian sambungan hubungan dalam memberi impak maklumat, di samping ia juga memberi pelbagai fungsi kepada manusia. Selain itu, ia bertindak sebagai hubungan di antara sekumpulan individu termasuklah dalam hubungan kekeluargaan. Jaringan sosial adalah satu set ikatan unit-unit sosial yang saling berhubungan antara satu sama lain. Jaringan sosial terbahagi kepada dua jenis, iaitu formal dan juga tidak formal. Kaedah formal dalam jenis jaringan sosial pula terbahagi kepada sektor awam, swasta dan juga sukarela. Manakala kaedah tidak formal terbahagi kepada keluarga, agensi dan juga komuniti. Jaringan sosial formal adalah komunikasi yang mengikuti rantaian arahan yang dicapai oleh hierarki pihak berkuasa di mana mereka merupakan pakar dalam domain masing-masing. Seterusnya, jaringan sosial tidak formal pula merupakan komunikasi yang berlaku di luar dan tidak bergantung kepada hierarki kuasa. Namun begitu, kedua-dua jenis jaringan sosial ini beroperasi bersama dalam mewujudkan jaringan sosial demi memenuhi kepentingan masing-masing. Jaringan sosial berpotensi dalam membantu responden untuk menghadapi isu kemiskinan seperti modal insan, modal ekonomi dan modal sosial. Modal insan berfungsi sebagai sumber pertumbuhan dan perkara ini masih lagi baru khususnya dalam kalangan negara yang sedang membangun. Pertumbuhan output, produktiviti perniagaan, pembangunan negara dan juga perkembangan teknologi semuanya dipengaruhi oleh modal insan. Modal insan merujuk kepada ciri-ciri pembangunan sumber manusia seperti kemahiran, latihan dan pengetahuan mereka untuk meningkatkan produktiviti negara. Modal ekonomi pula merupakan modal yang bergantung kepada keupayaan responden untuk mengintegrasikan modal insan dan modal sosial mereka secara berkesan dan cekap. Oleh itu, ia bukanlah modal yang berbentuk wang dan pemilikan aset semata-mata. Modal sosial pula merupakan salah satu elemen yang perlu diberi perhatian dan sangat penting dalam konteks pembangunan. Hal ini dikatakan demikian kerana modal sosial dianggap penting untuk memastikan keadaan ekonomi berada dalam keadaan mampan. Di samping, ia adalah ciri-ciri organisasi yang membolehkan komuniti untuk bertindak bersama-sama dalam mencapai objektif dengan lebih berkesan lagi. Seterusnya kita pergi kepada kemiskinan dan COVID-19. Pada kemiskinan dan kaitannya dengan COVID-19 lah yang melumpuhkan hampir sepenuhnya ekonomi negara. Pandemik ini membawa implikasi yang besar terhadap taraf sosioekonomi penduduk Malaysia berubah secara drastik. Menurut sumber, sebanyak 88.5% isi rumah pekerja bergaji daripada kumpulan T20 beralih kepada kumpulan M40, manakala 74.2% isi rumah beralih kepada kumpulan M40 kepada kumpulan B40. Kemudian beberapa sektor pekerjaan juga terpaksa menghentikan operasi dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Jadi kerana itu kadar pengangguran meningkat berbanding pada suku tahun pertama 2019. Hal ini menunjukkan pekerja bukan sahaja tidak lagi mempunyai sumber pendapatan, malah juga turut dibebani hutang dan juga tidak mempunyai simpanan yang mencukupi. Dan yang terakhir iaitu kadar kemiskinan. Untuk kadar kemiskinan mutlak, ianya mencapai paras 8.4% pada tahun 2020 berbanding tahun sebelumnya. Jadi sebanyak 638,000 isi rumah berada dalam kemiskinan mutlak. Untuk kemiskinan tegar pula, meningkat sebanyak 0.8% menjadikan 76,000 isi rumah berada dalam kemiskinan tegar. Objektif lapangan. Kerja lapangan ini dilaksanakan bertujuan untuk pertama, mengumpul data responden berkaitan modal insan, modal sosial dan modal ekonomi yang berkaitan dalam kehidupan responden. Kedua, mengenal pasti hasil potensi dalam diri responden melalui data yang diperolehi hasil daripada borang soal selidik. Ketiga, mencadangkan intervensi yang sesuai untuk membantu responden bagi meningkatkan kefungsian sosial hidup mereka. Jadual 1 menunjukkan latar belakang ketua isi rumah. Nama KIR yang kami soal selidik ialah Zuraida binti Ngah. Tarikh lahir KIR bertarikh 19 hari bulan 7 1976 dan berumur 47 tahun. Status perkahwinan beliau adalah bercerai dan ia merupakan seorang ibu tunggal. Jenis kaum dan agama responden adalah Melayu dan beragama Islam.
KIR pernah bersekolah tetapi setakat SRP sahaja. Dalam tahap kemahiran 3M, KIR mahir membaca dan mengira, tetapi beliau kurang dalam kemahiran menulis. Status pekerjaan beliau adalah bekerja, iaitu sebagai penjaja, dan ia merupakan pekerjaan yang tetap. Pendapatan utama KIR dalam sebulan adalah RM600 dan beliau tiada kerja sampingan. Rumah yang diduduki oleh KIR merupakan rumah pusaka dan dilengkapi dengan bilik, tandas dan dapur. Jadual 2 menunjukkan maklumat status kesihatan KIR. Berdasarkan jadual tersebut, KIR tidak merokok, tetapi KIR hanya ada satu penyakit iaitu kencing manis dan menerima rawatan. Penyakit yang dialami KIR itu dalam keadaan terkawal dan tidak teruk. Responden ada masalah kekurangan upaya juga, iaitu masalah penglihatan, iaitu sedikit kabur dan kelabu. Hal ini kerana penyakit kencing manis yang dialami oleh beliau. Jadual 3 menunjukkan maklumat KIR dan ahli isi rumah. Maklumat KIR sudah dicerita pada jadual 1. KIR mempunyai 3 orang anak perempuan. Anak yang pertama dan kedua dilahirkan di Sabah hasil perkahwinan yang pertama. Manakala yang bongsu pula dilahirkan di Pahang hasil perkahwinan yang kedua dan setelah itu bercerai. Anak sulungnya berumur 23 tahun dan bekerja sebagai tukang sapu di sebuah pejabat wisma. Anak keduanya pula berumur 22 tahun dan bekerja di tempat yang sama bersama kakaknya sebagai tukang sapu. Anaknya yang bongsu pula berumur 11 tahun iaitu darjah 5 dan masih lagi bersekolah. KIR pernah menerima bantuan zakat sebanyak RM500 dari Maidam dan anaknya yang bongsu pula menerima bantuan persekolahan sebanyak 150. Keperluan rumah banyak ditanggung oleh kedua anaknya yang bekerja dan ada menghulurkan duit kepada KIR sebanyak RM400 hasil daripada pekerjaan kedua-dua anak perempuannya itu. Hasil potensi modal komuniti. Berdasarkan jadual tersebut, ia menunjukkan kemahiran KIR dalam konteks modal insan. KIR dilihat meminati bidang pertanian dan keusahawanan. Dari segi pertanian, responden mahir dalam bercucuk tanam seperti menanam bunga dan sayur-sayuran. Dari segi keusahawanan pula, KIR kini seorang penjaja dan mahir dalam berniaga. Dari segi teknikal dan pertukangan pula, beliau tidak minat tetapi beliau memiliki kemahiran sikit sahaja. Sebaliknya, beliau memberitahu anak-anaknya masih mahir dalam bertukar seperti membaiki peralatan rumah yang rosak serba sedikit dan menukar lampu mentor di rumah. Menurut KIR, ada di antara bidang-bidang tersebut yang beliau tidak minat dan tidak mahir yang boleh dilihat pada jadual 4. Berdasarkan jadual 5, KIR menyatakan bahawa beliau tidak pernah menghadiri mana-mana latihan atau program berkaitan modal insan. Namun beliau menyatakan bahawa hampir kesemua latihan atau program itu sangat tidak perlu untuk disertainya kerana baginya dengan hanya bekerja sebagai penjajah adalah sudah cukup dan beliau tidak ada waktu untuk menyertai mana-mana program atau latihan. Responden menyatakan bahawa keakraban beliau bersama individu dalam komuniti sangat baik dan sangat kerap terlibat, memandangkan ianya merupakan ahli keluarga beliau. Seterusnya, hubungan responden bersama individu luar komuniti dalam keadaan baik dan sangat baik, memandangkan beliau ada melibatkan diri walaupun perlibatannya itu jarang, antaranya bersama pengerusi JKK dan ahli surau dan lain-lain lagi. Hubungan KIR bersama organisasi luar komuniti kebanyakannya tidak berkait kecuali dengan pihak sekolah dan persatuan penduduk. Keakrabannya sangat baik. Jadi bagi beliau, penglibatan dalam ketiga-tiga hubungan modal sosial dan politik ini dikatakan perlu bagi hal-hal yang tertentu. Terdapat dua jenis pemilikan aset kecil dan aset besar. Menurut KIR, aset kecil beliau kebanyakannya tidak memiliki kesemua, seperti telefon pintar, tablet dan lain-lain. Kebanyakan aset kecil yang tidak dimiliki oleh KIR adalah tidak perlu bagi beliau. Sebaliknya perlu bagi ahli isi rumah, seperti data internet, kereta dan lain-lain. Berkenaan aset besar pula, rumah yang diduduki beliau adalah rumah miliknya sendiri dan mempunyai satu tanah kosong dan tanah untuk aktiviti pertanian di depan rumah yang didiami sekarang itu. Ia merupakan warisan daripada orang tuanya. Sumber ekonomi yang KIR ada ialah perniagaan, iaitu perniagaan yang dijalani oleh beliau. Beliau menggunakan modal sebanyak RM100 dan hasil yang diperolehi sebanyak RM60. Ianya diambil kira dalam sehari beliau berniaga. Bagi kekerapan pengeluaran pula, KIR sering menambah barang-barang yang habis dijual di kedainya secara kerap juga. Cadangan intervensi kepada responden ialah
Pertama, mikro. Intervensi peringkat mikro memberi tumpuan serta fokus dalam membantu responden serta keluarga beliau untuk berubah ke arah yang lebih baik, iaitu memberi cadangan kepada responden agar menyimpan wang ke dalam akaun bank untuk digunakan sewaktu kecemasan serta sebagai tabung untuk masa depan kelak. Seterusnya, menggalakkan responden untuk menyertai program serta kursus yang ditawarkan oleh pihak kerajaan atau mana-mana agensi bagi mengasah kemahiran yang sedia ada. Seterusnya, responden juga haruslah belajar untuk mencari maklumat berkenaan sumber bantuan yang ada serta belajar untuk mengisi maklumat dalam borang permohonan bantuan agar dapat memudahkannya untuk memohon bantuan daripada pihak kerajaan atau mana-mana agensi yang terlibat. Peringkat kedua iaitu meso. Intervensi peringkat meso memberi tumpuan kepada permasalahan yang berfokuskan dalam kalangan komuniti, masyarakat serta kelompok. Cadangan intervensi kepada responden ialah menggalakkan jiran-jiran responden untuk saling bantu-membantu dalam meringankan beban yang dihadapi oleh beliau dalam menyara serta menanggung kos sara hidup keluarganya dengan membantu responden untuk mengisi maklumat dalam borang permohonan bantuan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir dalam intervensi kita iaitu intervensi sistem makro. Pertama iaitu memperkasakan sistem penyampaian. Memperkasakan sistem penyampaian dalam jabatan yang menyediakan perkhidmatan bantuan. Selain itu, dengan memperkasakan sistem ini, pihak yang terlibat dapat membantu meningkatkan produktiviti, pendapatan dan kualiti hidup kumpulan sasaran. Seterusnya ialah aktiviti turun padang. Tujuannya adalah untuk melihat sendiri kehidupan rakyat dan menilai taraf kehidupan serta keperluan rakyat dengan lebih baik. Selain itu, ia juga mampu mengeratkan lagi hubungan pihak atasan dengan penduduk tempatan. Ketiga, pendedahan kepada bantuan yang ada. Pihak kerajaan perlu menyediakan saluran informasi melalui media massa ataupun radio. Ini bertujuan memberikan pendedahan yang jelas tentang bantuan yang ada kepada kumpulan sasaran. Untuk klien ini, beliau menyatakan bahawa beliau kurang berpengetahuan tentang bantuan yang ada kerana beliau tidak mendengarnya ataupun tidak ditayangkan di televisyen. Dan yang terakhir iaitu bantuan yang sesuailah kepada klien. Pihak berkepentingan seperti ketua kampung ataupun jabatan atau agensi kerajaan yang terlibat boleh menghubungkan klien ini dengan agensi pertanian seperti Fama di bawah program Agropreneur Muda dan juga program di bawah Jabatan Pertanian iaitu projek pembangunan tanah terbiar. Kerana klien ini beliau minat kepada pertanian dan juga memiliki tanah terbiar, iaitu tanah pusaka milik beliau. Namun beliau sukar untuk mengembangkan minat tersebut kerana tidak mempunyai modal, saluran bantuan ataupun khidmat nasihat mengenai pertanian. Sekali kita masuk kepada kesimpulan. Kepentingan soal teliti ini adalah kita dapat melihat dan menilai sendiri potensi klien. Seterusnya, dengan meneliti modal komuniti setiap individu yang ada dapat membantu kita mengetahui potensi dan sama-sama untuk membangunkan dan meningkatkan taraf kehidupan dan juga mengeluarkan individu itu daripada kemiskinan yang mereka anggap selesa untuk kehidupan mereka sekarang.